亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次见面。让我们来唱一首诗歌，圣教诗歌第25首，信实广大。Selamat sore ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita bisa berjumpa di online. Mari kita angkat satu puji-pujian dari PPK nomor 25, Besar Setiamu. Kita bisa berjumpa di online. Ini menandakan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di atas diri kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan dari dalam hati. Besar setiamu. Ni xin是广大，上帝我的父，在你没有时候转动婴儿，你不改变，你怜爱也无减少，像你我一样直到永远。你心是何广大，你心是何广大，每早晨时下心丰富安慰，我一切随用你创造预备。主啊，你心是何大广大。Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim dan uai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah sediakan. Besar setiamu kepadaku, pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu tahu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Salam sejahtera untuk kita sekalian. 姐妹们平安， Senang bisa bertemu kembali pada hari ini dan secara khusus
Senang kita boleh kembali bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan secara khusus di dalam eksposisi Injil Markus, dan hari ini kita sudah sampai di dalam Markus pasal 14 ayat 53 sampai 72. 今天特别高兴，我们可以一同查考马可福音第14章53节到72节。 Sebelum sama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. 读经以前，我们先同心祷告。 Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. 天父上帝，谢谢你给我们这一段读圣经、思想你话语的机会。 Kami berdoa sekali lagi, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti, memahami, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. 再一次恳求圣灵帮助我们能够明白你的话，能够实践你的话语。 Berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 愿你赐福这一段的时间。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 祷告感恩，奉耶稣基督的名字。 Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Nah, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita, Markus 14 ayat 53 sampai ayat yang ke-72. 我们一同来看马可福音第14章53节到72节，单单用印尼文来念。 Saya akan membacakan bagi kita bagian ini, kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. 每个人看好自己的圣经。 Begini kata firman Tuhan. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terkah. Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah satu dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama
Kemudian orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的姐妹， saya akan mengajak kita untuk mengawali khotbah ini dengan melihat satu kutipan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. 在讲到以前，我要先引用提摩太后书。 Saudara-saudara, Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan, "Jika kita tidak setia, Dia Allah tetap setia." 提摩太后书第2章第13节说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。” Saudara-saudara, ayat ini sangat tepat untuk menggambarkan dan mensarikan narasi yang baru saja kita baca di dalam Markus pasal 14 ayat 53 sampai 72 tadi. 这一个提摩太后书第2章第13节非常适合配在今天我们所读的圣经。 Saudara-saudara, Markus pasal 14 ayat 53 sampai 72 adalah narasi Markus tentang pengadilan Yesus di hadapan para pemimpin agama yang diparalelkan dengan tanda kutip pengadilan Petrus di halaman rumah imam besar. 今天的经文呢，给我们看见彼得给我们看见耶稣基督怎么样在大祭司的这个地方呢受审判。 Jika kita memperhatikan narasi Markus di dalam Markus 14 ayat 53 sampai 72 ini, maka kita akan menemukan struktur ceritanya seperti ini. 今天的经文给我们看见这个圣经这一段圣经的架构。 Di dalam Markus pasal 14 ayat 53 terlebih dahulu diberitahu Yesus diadili di hadapan para pemimpin agama. 第53节给我们看见耶稣被带到大祭司的地方。 Lalu di dalam Markus 14 ayat 54 diberitahukan Petrus dalam tanda kutip juga diadili di halaman rumah imam besar. 然后我们也看见在第54节，这个彼得呢也在大祭司的院子里面呢被审问。 Nah, lalu di dalam Markus 14 ayat 55 sampai 65 di sana menceritakan bagaimana Yesus diadili. 然后55节到65节给我们看见耶稣被审判的过程。 Dan bagian akhir Markus 14 ayat 66 sampai 72 itu adalah cerita Petrus diadili. 然后第66节到72节，我们看见彼得怎么样被审问。 Kalau kita memperhatikan struktur ceritanya, jelas ini bukan satu hal yang kebetulan. 假如我们看见这段经文的架构呢，这不是一个偶然的事。 Markus memang sengaja mempresentasikan cerita ini di dalam bentuk kiasmus yang membandingkan pengadilan Yesus dengan pengadilan Petrus. 彼得马可在这里特意把耶稣基督的审判跟彼得的受审判做一个比较。 Karenanya mengenai perikop ini penafsir Alkitab Ken Hayes berkata, Markus sedang membandingkan Kristus sang batu karang yang teguh dengan Petrus si batu karang yang rapuh. 解经家跟Hayes把耶稣基督这个永久的磐石跟彼得他的名字的意思就是磐石做一个比较。 Dan komentator Alkitab yang lain yang bernama Timothy Geithner menyimpulkan kisah di dalam Markus 14 ayat 53 sampai 72 ini dengan mengatakan pencobaan Yesus dan Petrus adalah dua sisi dari satu mata uang. 那么另外的解经家呢 Geithner 他说
这个耶稣基督被审判，跟彼得受审判，这个好像一个硬币的两面。 Lalu dia mengatakan Yesus mencontohkan kesetiaan Allah di dalam pencobaan, sedangkan Petrus mencontohkan ketidaksetiaan manusia di dalam pencobaan. 耶稣基督给我们看见，在受试探的时候他是怎么样忠心，然后呢，彼得也给我们看见，在受试探的时候他怎么不忠心。 Nah, oleh sebab itu dari Markus pasal 14 ayat 53 sampai 72 yang kita baca pada hari ini, kita akan sama-sama merenungkan satu tema, Allah yang setia bagi kita yang tidak setia. 所以呢，今天这段经文呢，我给一个题目，就是说这个神对不忠心，耶稣基督对不忠心的人的忠心。 Saudara, mari kita sama-sama mempelajari kedua kisah ini untuk melihat bagaimana kesetiaan Allah melalui pencobaan yang dialami oleh Kristus. 我们看见耶稣基督怎么样经历，怎么样经过这个苦难、痛苦，而仍然保持忠心。 Dan kita juga akan melihat bagaimana ketidaksetiaan manusia kepada Allah melalui pencobaan yang dialami oleh Petrus. 同时，我们也可以看见人呢，就是彼得在试探当中怎么样显出他的不忠心。 Lalu sesudah itu kita akan melihat beberapa aplikasi praktisnya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. 然后我们再看见，那么这些事情对我们有什么教训？我们怎么去实践这个信息呢？ Mari sama-sama kita melihat bagian yang pertama, yaitu Yesus diadili di dalam Markus 14 ayat 55 sampai ayat yang ke-65. 首先，我们看见耶稣基督在公会受审判的情形。 Saudara-saudara, di dalam Markus 14 ayat 55 sampai 65, 55节到65节， Markus terlebih dahulu menceritakan pengadilan Yesus oleh para pemimpin agama. 首先，我们看见耶稣基督在这个宗教的领袖的面前受审判。 Kalau kita melihat di dalam bagian ini ada dua isu utama, ada dua pokok utama yang menjadi perkara yang dituduhkan oleh para pemimpin agama terhadap Yesus. 这个审判呢是有两个这个原因，两个议题。 Yang pertama berkenaan dengan perkataan Yesus mengenai bait Allah di dalam Markus pasal 14 ayat 56 sampai ayat 61 bagian A. 那么第一段的第一个议题呢，就是耶稣被审判，因为他曾经说过他要拆毁这个圣殿。 Dan yang kedua berkenaan dengan identitas mesianis Yesus sebagai anak Allah. 那么第二呢，耶稣被审判呢是为作他曾经说他是弥赛亚，是神的儿子。 Itu bisa kita lihat dalam Markus pasal 14 ayat 61 bagian B sampai ayat yang ke-65. 那是61节到65节。 Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kedua hal ini, 假如我们留意这两件事情， jelas kita akan melihat bahwa pengadilan terhadap Yesus bukanlah satu usaha untuk mencari kebenaran yang hakiki. 其实我们可以从经文可以看见，这个公会的审判其实不是要这个执行真正的公义， Bukanlah satu pengadilan yang diadakan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. 这个审判不是要寻找真正的真相。 Karena kalau kita membaca sejak dari awal, pengadilan ini telah disetting bahwa persidangan itu harus mengarah pada vonis bersalah dan hukuman mati terhadap Yesus. 所以从开始我们就可以看见，这个审判呢是故意被设计，要把耶稣基督陷在一个陷阱里面，要处置他。 Hal itu dikatakan oleh Markus di dalam Markus 14 ayat yang ke-55. 在55节给我们看见这一点。 Saudara-saudara, hal ini diperkuat oleh usaha para pemimpin agama di dalam menghadirkan saksi-saksi palsu untuk memuluskan tujuan jahat mereka terhadap Yesus. 那么这个55节呢，可以给我们的一个证明，就是说他们呢买了一些的假见证，要
一同来陷害，要毁谤耶稣。 Hal itu yang bisa kita lihat di dalam ayat 56 sampai ayat yang ke-57. 所以呢，56到57节就证明55节， Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat-sangat ironis. 这是非常讽刺性的。 Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat yang mulia untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, 法庭应该是荣耀的地方，要寻求事情的真相的地方， justru dihinakan dengan menjadikannya sebagai tempat untuk merancangkan kepalsuan. 但是在这里给我们看见，这个法庭就是成为一个被设计要陷害人的地方。 Ini adalah satu hal yang ironi karena Yesus yang adalah Allah yang adil 这是非常讽刺性的，因为耶稣基督是一个公义的上帝， diadili oleh orang-orang yang tidak adil dengan cara yang tidak adil. 公义的上帝被不义的人用不义的手段来审判。 Ini adalah satu hal yang sangat ironi sebab Yesus yang adalah Allah yang benar 这是非常讽刺性的，因为耶稣基督就是一个真神上帝， diadili oleh orang-orang yang tidak benar dengan cara yang tidak benar. 竟然被不义的人用不义的手段来审判。 Ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. 实在是一个悲剧。 Nah, oleh sebab itu saya suka satu ungkapan yang mengatakan demikian. 我喜欢有一个说话， Orang yang katanya beragama, 那些所谓有宗教信仰的人， tetapi tidak benar-benar mengerti agama, 却没有真正的明白信仰， akan jauh lebih jahat daripada orang-orang yang tidak beragama. 这种的人呢，会比那些没有信仰的人更坏。 Saya ulangi. 我重复， Orang yang katanya beragama, 那些所有信仰的人， tapi tidak benar-benar mengerti agama, 却不真正明白信仰， akan lebih jahat daripada orang-orang yang tidak beragama. 这种人会比那些没有信仰的人更坏。 Saudara-saudara, ini terlihat jelas dari pengadilan sesat yang ditujukan oleh para pemimpin agama terhadap Yesus. 那么这个事情呢，可以从今天的经文，耶稣基督怎么样被人用不义的手段来审判。 Jelas kita melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin agama ini sengaja merancangkan pengadilan yang tidak adil terhadap Yesus. 那些宗教的领袖特意设计一个不公义的审判。 Sebagai para pemimpin-pemimpin agama, seharusnya mereka bisa melakukan itu dengan adil. 身为宗教的领袖，其实应该可以执行公义的审判， Tetapi justru mereka mengadili Yesus dengan cara yang tidak adil. 可是就是这些人用不义的手段来审判耶稣， Mereka mengadili Yesus dengan cara yang penuh dengan kepalsuan. 他们用虚谎来审判。 Dan ini harus menjadi peringatan bagi kita. 这对我们来说是一个警告。 Kita jangan hanya menjadi orang-orang yang beragama, 我们不要只成为一个有信仰的人， tetapi kita harus mengerti, harus memahami mengapa kita beragama. 我们应该成为一个懂得为什么要有信仰的人， Sehingga hidup kita mencitrakan, mencirikan dari cara hidup orang-orang yang beragama. 这样呢，我们的生命、我们的生活就可以表现出我们是一个真有信仰的人。 Sebab jika tidak demikian, seperti ungkapan tadi, kita bisa lebih jahat daripada orang-orang yang tidak beragama. 因为假如不是这样的话呢，就好像刚才说的，我们会比那些没有宗教信仰的人更败坏。 Saudara, itulah yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama ini terhadap 这 Yesus. 就是当时宗教的领袖所做的。 Bahkan untuk tuduhan pertama yang mereka persoalkan terhadap Yesus di dalam ayat 58 yang berhubungan dengan perkataan Yesus. 第58节，他们回谤耶稣是用耶稣自己所讲的话。
yaitu aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan di dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. 耶稣基督到底曾经说过什么呢？58节，耶稣说：“我要拆毁这人手所造的圣殿，3日之内，另外造一座不是人手所造的。” Di dalam ayat 56 dan 59 dikatakan bahwa kesaksian dari para saksi yang dihadirkan di dalam pengadilan pun saling bertentangan satu dengan yang lain. 可是那些控告耶稣的人呢，他们之间的意见却是相违背，不符合。 Jadi ini pengadilan yang benar-benar dipaksakan bagi Yesus. 所以我们看见这个审判是强迫性的。 Sehingga para saksi pun yang dihadirkan di dalam pengadilan saling bertentangan satu dengan yang lain. 以至于呢，他们所请来的这些见证人呢，他们的意见彼此不相合。 Saudara-saudara, para saksi palsu ini mengklaim bahwa Yesus pernah mengancam akan menghancurkan bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia, dan 3 hari kemudian ia akan membangun kembali dengan yang bukan buatan tangan manusia. 这些假见证人呢，就是用第58节的话，就是说耶稣基督曾经说过要拆毁这个圣殿，要再建造另外一个圣殿。 Saudara-saudara, ini pokok persoalannya. 问题就在这里， Ini keterangan palsunya. 我们可以看见他们的虚假。 Kenapa? Kalau kita membaca di dalam narasi Injil Markus, 假如我们看马可的描述， Yesus memang benar secara eksplisit pernah menubuatkan kehancuran bait suci Yerusalem di dalam Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. 是的，耶稣基督曾经在马可福音第13章1节2节曾经说过、预言过，这个圣殿要被拆毁。 Jika kita membaca di dalam bagian itu, di sana dikatakan satu ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." 13章第1节，当耶稣从圣殿出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头啊，何等的殿宇！” Merespon perkataan murid itu di dalam Markus 13 ayat 2, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. 13章第2节是耶稣基督对门徒的回应。耶稣对他说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。” Saudara-saudara, itu perkataan Yesus. 这是耶稣基督自己讲的话。 Jadi kita tidak melihat ada tempat di mana Yesus pernah mengklaim bahwa ia sendiri akan bertindak untuk menghancurkan bait Allah buatan tangan manusia dan akan membangunnya kembali dengan yang bukan buatan tangan manusia. 所以第2节的话呢，就给我们看见耶稣基督没有说我要拆毁这个圣殿，没有这样的说话， Jadi tidak pernah. 不成。 Tetapi bumbu-bumbu itu ditambahkan oleh kesaksian para saksi palsu di hadapan pengadilan mahkamah agama untuk menjatuhkan Yesus. 可是呢，这些假见证人呢，就加油加酱来陷害耶稣。 Saudara, saya waktu membaca kisah ini, 当我读这个记载的时候， saya coba senyum-senyum sendiri sambil membayangkan. 我自己有会心的微笑，一边想象。 Mungkin seperti ibu-ibu yang masak, ya kasih bumbunya kebanyakan. 好像一个煮菜的这个家庭主妇，她放的配料太多了， Yang kasih garamnya kebanyakan, 可能下的盐太多， kasih kecapnya kebanyakan, 可能酱油放的太 sehingga 多， masakan itu kehilangan rasa aslinya. 以至于呢，她所煮的菜肴呢，就失去了真正的味道。 Nah, demikian juga para saksi palsu ini di dalam menyerang Yesus. 同样，这些攻击耶稣的假见证人， Perkataan Yesus hanya segini, 耶稣的话只有一点点， dikasih bumbu jadi segini, jadi panjang. 加油加酱变得很多。 Nah, saya ingat juga satu peristiwa di tahun 2017 yang menimpa mantan gubernur kita, gubernur Jakarta. 记得在2017年，这个我们盐城的那时候的市长所经历的， Nah, kita tahu bagaimana perkataan beliau sengaja diedit. 他的话就故意被引用、被
改了它。 Nah, untuk mengaburkan arti sesungguhnya atau maksud sesungguhnya dari apa yang beliau katakan. 人家故意删改他的话呢，就让删改的话呢，跟他原来的意思呢，就完全不一样的。 Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi. 我们知道 Hal itu menimbulkan kehebohan, 这个就产生了许多的骚动， bahkan demo yang berjilid-jilid di Jakarta. 我们就看见也曾有多次的大型的示威， Dan akhirnya beliau harus dipenjarakan karena hal itu. 结果呢，就因为这件事情，这个市长必须下刀监牢。 Saudara-saudara, hal yang demikian juga yang dilakukan oleh para saksi-saksi palsu ini untuk menyerang Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. 当日的假见证就是假见证人呢，就是用这个方法来陷害主耶稣。 Mereka memfitnah Yesus terhadap apa yang tidak dikatakan oleh Yesus. 他们回谤说耶稣所没有说的话， Mereka mengedit perkataan Yesus sedemikian rupa untuk menjatuhkan Yesus. 他们编了耶稣的话， Oleh karenanya Yesus pun tidak memberi jawaban atas tujuan itu. 对这样的一个册子，耶稣基督并没有给予这个回应或者是改正。 Itulah yang membuat para pemimpin agama ini beralih pada pokok kedua yang dipersoalkan di dalam ayat 61 bagian B sampai ayat yang ke-65, yaitu berhubungan dengan identitas kemesiasan Yesus sebagai anak Allah. 因为在第一个这个回谤，耶稣并没有给予回应，所以呢，那些的宗教领袖呢就转到另外一个话题，就是讲到耶稣基督弥赛亚的身份。 Saudara-saudara, di dalam Markus 14 ayat 61 bagian B, imam besar secara langsung menanyakan identitas Yesus dengan berkata, "Apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji?" 在第61节，大祭司亲自问耶稣：“你是不是就问他说：“你是不是弥赛亚呢？” Atau jika kita terjemahkan secara rafiah, apakah engkau Kristus, anak yang terberkati? 意思就是说，大祭司问他说：“你是至高者的儿子吗？” Saudara-saudara, ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita perhatikan. 这是非常重要，我们必须留意。 Kenapa? Karena di dalam gaya khas orang Yahudi, ungkapan yang terberkati itu eksklusif hanya digunakan untuk Allah. 这个话呢，就是被是那当称颂者的儿子，这个话呢是不可以随便说的。 Nah, yang menariknya, pertanyaan imam besar itu dijawab oleh Yesus di dalam ayat 62 dengan mengatakan, "Akulah dia." 这回呢，耶稣就回应大祭司的话，第62节，耶稣说：“我是。” I am, atau di dalam bahasa Yunaninya ego eimi. 我是。 Lalu Yesus melanjutkan jawabannya dengan menambahkan kutipan dari gabungan Mazmur 110 ayat 1 dan Daniel pasal 7 ayat 13. 在62节，耶稣的回答是把诗篇的话呢再一次的引用起来。 Dia mengatakan, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. 诗篇62节是耶稣基督把诗篇跟但以理的话容纳在联合起来，他就是说，你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。 Saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang patut kita pikirkan, kita renungkan dari jawaban Yesus ini. 那第12节耶稣的回答需要我们好好的留意的来思想。 Yang pertama, patut dicatat bahwa Yesus secara langsung menjawab pertanyaan, apakah dia adalah Kristus dan anak Allah. 耶稣首先直接的回答大祭司的问题，就是说，你是不是那当称颂者的儿子基督？ Kalau kita membaca narasi Injil Markus,
假如我们看马可福音， Nah, kita akan menemukan banyak sekali pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada Yesus. 我们看见有很多人在问耶稣的问题， Tetapi hanya 2 kali pertanyaan yang dijawab oleh Yesus dengan jawaban yang langsung. 只有2次耶稣基督正面的回答。 Nah, yang pertama di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31. 第一就是在马可福音第12章28节到31节， Ketika Yesus ditanya tentang perintah yang terbesar atau hukum yang terbesar, 当耶稣基督被问诫命中哪一条是最大的， Yesus memberikan jawaban dengan memberi 2 yang terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia Yesus. seperti dirimu sendiri. 耶稣基督就直接回答这个最大的诫命是什么的？第一就是尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝，其次也相仿，就是要爱人如己， Jadi itu bagian pertama. 这是第一。 Yang kedua, di dalam Markus 14 ayat 62 ini, 第二呢，我们看见是在本章第62节， ketika Yesus ditanya apakah dia adalah Kristus dan putra Allah yang terberkati, Yesus menjawab, akulah dia, I am, ego eimi. 当大祭司问耶稣说：“你是哪当称颂者的儿子？”基督不是。耶稣说：“我是。” Jadi Yesus secara langsung mengkonfirmasi bahwa dia adalah Kristus dan anak Allah. 耶稣非常正面的回答：“他是基督，是至高者的儿子。” Hal kedua yang patut kita pikirkan dari jawaban Yesus ini adalah ketika Yesus menambahkan kutipan dari gabungan Mazmur 110 ayat 1 dan Daniel pasal 7 ayat 13 di dalam jawabannya. 接下去在第62节，耶稣的回答是把诗篇跟但以理所说的这个2处的圣经呢，把它融合在一起。 Yaitu bahwa kamu akan melihat anak manusia di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. 62节，耶稣说：“你们必看见人子坐在那全能者的右边。” Yesus ingin mengatakan kepada para hakim yang sedang menghakiminya dengan cara yang tidak adil itu, 耶稣基督要对那不义的审判者说， bahwa dialah hakim yang sesungguhnya. 他自己，耶稣基督自己就是真实的审判官。 Di mana kelak mereka akan melihat bahwa dia sebagai Mesias akan datang untuk menjalankan kuasa Tuhan untuk menghakimi semua orang. 耶稣的回答就是告诉那审判他的人，有一天你要看见人子在那坐在那全能者的右边，要审判你们。 Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya di dalam Markus 13 ayat yang ke-26. 在马可福音13章26节，耶稣基督曾经说过。 Dan hal yang ketiga yang harus kita pikirkan, kita renungkan dari jawaban Yesus di dalam ayat 62 itu adalah 第62节还有一点我们要注意的， dari jawaban ini Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Yahweh di dalam perjanjian lama. 62节，耶稣基督对大祭司的回答就是告诉他们说，他和全能的上帝是同等的。 Saudara, Yesus berkata, aku adalah, I am, ego eimi. 耶稣说我是。 Di dalam terjemahan Yunani ini sama persis dengan jawaban Yahweh kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. 这个我是在希腊文的说法跟在希伯来文的说法，这个我是就是耶和华上帝的意思。 Ketika Musa bertanya kepada Yahweh, siapakah namanya? 当摩西问耶和华说：“你的名字是谁？” Yahweh menjawab, aku adalah aku. 耶和华回答说：“我就是我， Ego eimi. 我就是我。” Saudara-saudara, ini secara langsung menunjukkan bahwa Yesus ingin mengatakan kepada para pemimpin agama yang sedang menghakiminya, 所以这个第62节，耶稣说“我是”的时候呢，他就要告诉审判他的人他是谁。
Akulah Allah Yahweh yang telah berbicara dengan nenek moyangmu Musa di dalam kitab Keluaran itu. 当耶稣说我是的时候，意思就是说我就是耶和华曾经在对摩西回答摩西的话。 Jadi di sini Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Yahweh di dalam perjanjian lama. 在这里，耶稣基督把自己和旧约的耶和华相并在一起。 Saudara-saudara, ketiga hal ini sekali lagi meneguhkan proklamasi Markus di dalam permulaan Injilnya. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. 那么这个回答再次肯定马可在第1章第1节所说的耶稣基督，神的儿子，福音的起头。 Saudara-saudara, inilah yang sejak dari awal kita mempelajari Injil Markus, saya sudah mengingatkan dari awal. Ketika kita membaca Injil Markus, ketika kita membaca kisah-kisah yang ada di dalamnya, kita tidak bisa lari dari proklamasi Injil Markus pasal 1 ayat 1, supaya kita bisa melihat Yesus Kristus, Anak Allah. 所以，当我们从马可福音查考耶稣基督的时候，我们离不了第1章第1节，耶稣基督，神的儿子，福音的起头。 Bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. 耶稣基督本身，他就是神。 Dan hal ini yang disadari oleh para pemimpin agama. 那么这一点呢，宗教的领袖是深深知道的。 Karenanya setelah mereka mendengar jawaban Yesus di dalam ayat 62 ini, 当他们听见耶稣基督在62节所说的回答， di dalam ayat 63 sampai ayat 64, Yesus dituduh menghujat Allah dan karena itu dia harus dijatuhi hukuman mati. 因为耶稣在第62节的回答，然后在63节、64节，他们就回谤耶稣，就判定他要受处置。 Dan karena hal itu di dalam ayat 65, beberapa orang mulai meludahi Yesus, meninju bahkan memukuli dia. 因为他们决定要处置耶稣基督，在65节，所以有人就吐唾沫在他的脸上，又蒙着脸，用拳头打他。 Dan puncaknya kita tahu di dalam pasal 15, Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. 这个在审判的顶点的时候，我们就看见在马可第15章，我们看见最后耶稣基督被钉在十字架上。 Saudara, apa yang kita lihat dari bagian pertama di dalam kisah ini? 那么我们在这个事情的时候，我们看见第一个部分是什么呢？ Sekali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana kesetiaan Yesus Anak Allah kepada kehendak Bapa dan rencana Bapanya. 今天的经文给我们看见耶稣基督怎么样顺服神，怎么样顺从天父的旨意。 Sekalipun dia harus menderita dan mati demi keselamatan kita, manusia yang berdosa. 纵然他必须为着我们人的罪而受苦受死， Demi kita, orang-orang yang tidak setia kepada Allah. 他受死是为我们这些不忠信的人。 Dan kontras dari sikap Yesus ini yang sebaliknya digambarkan oleh Markus di dalam persidangan Petrus yang berjalan secara paralel di halaman rumah imam kepala. 耶稣基督的顺服，马可特别给他突出，跟这个彼得的不忠心来做一个比较，这个两个一起走就可以看见它的相对。 Nah, inilah akan kita lihat di dalam bagian kedua khotbah ini. 这是我们的第二部分要看的， Yaitu bagaimana Petrus diadili di dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. 接下去66节到72节，我们看见现在是轮到彼得受到审判。 Saudara, di dalam ayat 66 sampai 72, 66到72节。 Markus menggambarkan pengadilan Petrus yang sedang berlangsung di halaman rumah imam besar. 这个马可就讲述彼得在大祭司的一个院子里面怎么样受到审 Kalau kita 判。 melihat di dalam bagian ini ada 3 kali sangkaan yang dialamatkan kepada Petrus. 我们看见在这段经文里面，彼得3次否认耶稣。 Yang pertama di dalam ayat 66 sampai 67 itu datang dari hamba perempuan imam besar.
第一次的否认在66节到67节，在那里有大祭司的一个使女来问你这个彼得的身份。 Hamba perempuan imam besar itu berkata kepada Petrus, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. 那个大祭司的一个使女看见彼得，就说：“你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的。” Di dalam ayat 68, Petrus menyangkal sangkaan itu dengan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. 68节，彼得却不承认说：“我不知道，也不明白你说的是什么。” Nah, itu sangkaan yang pertama yang disangkal oleh Petrus. 这是第一次的否认耶稣。 Yang kedua, kembali dari hamba perempuan imam besar. Di dalam ayat 69, ia berkata, orang ini adalah salah seorang dari mereka. 那么第二次的否认在第69节，那个使女看见彼得，又对旁边的站着的人说：“这也是他们一党的。” Dan sekali lagi dalam ayat 70, Petrus menyangkalnya. 第70节，彼得第二次否认耶稣。 Dan yang ketiga, masih dalam ayat 70, sangkaan itu datang dari orang-orang yang berada di sekitar rumah imam besar yang mengatakan, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. 虽然彼得否认在第70节的最后一节，那些人说，因为你是加利利人。 Dan kali ini Petrus bukan saja menyangkalnya. 这一次呢，彼得不但是否认， Tetapi di dalam ayat 71 Alkitab mengatakan dia mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. 第71节，彼得就发咒起誓说：“我不认得你们说的这个人。” Saudara, kita melihat bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 我们看见彼得3次否认耶稣， Petrus menyangkal relasinya dengan Yesus. 他否认与耶稣的关系。 Dan ini sekali lagi menunjukkan kebenaran nubuatan Yesus atas Petrus, sekaligus kerapuhan, komitmen, dan kesetiaan Petrus terhadap Yesus. 这个就再一次给我们看见，耶稣基督曾经对彼得说要3次否认他，就显出人是何等的脆弱。 Karena kalau kita membaca dalam Markus pasal 14 ayat 30, Tuhan Yesus telah berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 因为在第30节，耶稣基督曾经对彼得说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫2遍以前，你要3次不认我。” Tetapi Petrus menyangga perkataan Yesus itu dengan berkata di dalam Markus 14 ayat 31, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. 第31节，彼得却激励地说：“我就是必须和他同死，也总不能不认你。” Tetapi apa yang baru saja kita baca di dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72, justru Petrus menyangkal Yesus 那是 3 kali. 刚才第30、31节，可是我们看见在第71节、72节，我们看见彼得怎么样否认耶稣。 Saudara, ini benar-benar hal yang sangat-sangat menyedihkan. 这是一个令人痛心的事。 Ketika di ruang pengadilan yang lain, di hadapan para mahkamah agama, Yesus Kristus anak Allah yang tidak bersalah berdiri demi Petrus. 在大祭司的院子里面，这个耶稣基督站立， Berdiri demi orang berdosa. 耶稣基督为罪人站立， Berdiri demi kita dengan berkata, ya, akulah dia. 耶稣基督为你为我回答大祭司的话，我就是。 Tetapi Petrus menunjukkan sikap sebaliknya dengan berkata, aku tidak mengenal 然 dia. 而彼得讲了相反的话，我不认识他。 Ini satu hal yang sangat menyedihkan ketika Yesus memilih untuk tidak membela dan menyelamatkan dirinya sendiri demi menggenapi rencana keselamatan Allah bagi manusia, termasuk Petrus.
当耶稣基督为救赎人、为执行神的旨意的时候，他说：“我是跟彼得所做的完全相反。” Sebaliknya, Petrus memilih untuk membela dan menyelamatkan dirinya 但是 sendiri. 这个时候，彼得却选择救自己、保自己平安。 Ini hal yang sangat menyedihkan karena ketika Yesus setia di tengah cercaan dan derita untuk menggenapi rencana Bapaknya di Golgota untuk mati menanggung kutuk dosa manusia. 当耶稣基督被攻击，但是他选择要遵行神的旨意，要救赎人。 Sebaliknya, Petrus justru mengutuki relasinya dengan Yesus karena ia takut menderita. 彼得却相反，在那个时候，他否认与耶稣的关系，因为他害怕。 Karena itu penafsir Alkitab Timothy Geder tepat ketika menyimpulkan bagian ini dengan berkata, 所以解经家 Gather 这样说： ini adalah kontras yang jelas antara Yesus yang setia dan orang-orang yang tidak setia di sekelilingnya. 这是耶稣基督跟彼得一个忠心跟不忠心的一个很尖锐的一个相反。 Saudara-saudara, seperti tema kita hari ini, 诚如我们今天的题目， cerita di dalam Markus 14 ayat 53 sampai 72 ini adalah gambaran mengenai Allah yang setia bagi kita yang tidak setia. 今天的经文给我们看见忠心的神对为了我们不忠心的人。 Saudara-saudara, sejatinya bukan kita yang setia kepada Allah, tetapi Allah yang selalu setia kepada kita. 不是我们对神忠心，乃是神对我们忠心信实。 Bahkan Allah setia kepada kita bukan karena kita setia kepada Dia. 上帝对我们非常信实，并不是因为我们忠于他。 Sebagaimana kita telah kutip dari 2 Timotius pasal 2 ayat 13 di dalam pendahuluan khotbah ini. 刚才曾经提说过这个提摩太后书所说的， Alkitab mengatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 提摩太后书第2章13节，我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。 Jadi kesetiaan Allah kepada kita tidak bergantung kepada kesetiaan kita kepada Dia. 所以神对我们的信实不在于我们对他的忠心， Tetapi sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri yang adalah setia. 上帝信实，因为他本是神，他就是信实的神。 Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup dan iman kita, sejujurnya terlalu sering kita tidak setia kepada Allah. 在我们生命的路程里面，我们有太多的时候对神不忠心。 Kalau kita memikirkan hal-hal yang praktis, hal-hal yang sederhana, kita akan menemukan terlalu banyak kali kita tidak setia kepada Allah. 我们可以从很多事情、日常生活的事情证明看见自己对神的不忠。 Saudara, kita sering tidak setia di dalam relasi kita secara pribadi dengan Dia. 我们在与神的关系，我们常常显出我们的不忠心。 Itu bisa kita lihat misalnya dari ketidakseriusan kita di dalam membangun kehidupan doa dan pembacaan akan firman-Nya yang merupakan cara bagi kita untuk berkomunikasi dan berelasi dengan Dia. 举例子来说，我们读圣经，我们的祷告是建立与神的关系。 Kadang-kadang di dalam hal itu pun kita tidak setia kepada Allah. 可是就在这两件事上，我们就已经显出我们对主的不忠。 Kita selalu mengabaikan. 我们常常忽略， Kita malas berdoa kepada Dia. 我们懒惰向神祷 Kita 告， malas membaca firman. 我们懒惰读圣经， Itu menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Allah. 这表明什么呢？表明我们对他的不忠心。 Saudara-saudara, seringkali kita di dalam hidup ini tidak mengutamakan Allah di dalam hidup kita. 在我们的生命里面，我们也常常没有把神放在首位。
Itu juga bentuk ketidaksetiaan kita kepada Allah. 这也是显出我们对神的不忠心。 Kita tidak mengutamakan Dia di dalam hidup kita. 在我们的生命里面，我们没有让神居首位。 Mungkin kita tidak sampai seperti Petrus yang menyangkal Yesus secara frontal. 也许虽然我们没有像彼得那样的激烈否认耶稣， Tetapi seringkali kita menunjukkan sikap penyangkalan-penyangkalan kita terhadap Allah dengan cara misalnya tidak menjadikan Dia sebagai yang utama di dalam hidup kita. 虽然我们没有像彼得，但是通过这个，在生命中我们没有让神居首位，这就是对神的不忠心。 Kita tidak melibatkan Allah di dalam hidup kita. 我们没有让神参与在我们的生活里面， Kita kurang memperdulikan kehadirannya di dalam hidup kita. 我们不太在乎神在我们生命中的参与。 Saudara-saudara, di dalam banyak hal kita tidak setia di dalam menjalankan firman. 在很多的事上，我们并没有忠心的来实践神的旨意。 Kita tidak setia di dalam menjalankan kehendaknya. 我们在遵行神的旨意上面，我们并不忠心。 Ketika kita tidak setia menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, seperti dikehendaki oleh Allah, itu menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Allah. 当我们没有照着神的旨意，对我们的妻子、对我们的丈夫忠心，我们就是对神不忠心。 Kita tidak setia menjadi orang tua atau menjadi anak seperti yang dikehendaki oleh Allah. 我们没有照着神的旨意，就是要做一个孝敬的孩子。 Kita juga tidak setia kepada Allah dengan tidak setia menjadi mertua, menantu seperti yang dikehendaki oleh Allah. 没有照着神的旨意做一个岳父岳母，这就是对神的不忠。 Kita juga mungkin tidak setia kepada Allah dengan tidak setia menjadi seorang pekerja misalnya atau seorang pebisnis Kristen yang bekerja, yang berbisnis sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. 我们在工作上不忠心，我们就是对神的不忠心；我们在我们的事业上不忠心，我们也是对神不忠心。 Kita tidak setia kepada Allah dengan menjadi seorang pelayan yang tidak setia, yang melayani seperti yang dikehendaki oleh Allah. 我们没有照着神的旨意好好的侍奉，这就是对神的不忠心。 Jadi sejatinya memang kita adalah orang-orang yang tidak setia 我们 kepada Allah. 我们实在是一个对神不忠 Nah, 心 oleh 的人。 sebab itulah kita butuh belas kasihan Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Dia. 为此，我们实在需要神的怜悯、神的帮助，让我们成为对他有忠心的人。 Oleh sebab itu kita harus fokus memandang kepada Kristus yang setia, bukan memandang kepada usaha diri kita sendiri. 我们应该把焦点放在耶稣基督的身上，不是放在其他事业的事上。 Hanya di dalam Kristus yang telah setia sampai mati di atas kayu salib demi kita orang-orang yang tidak setia. 只有在耶稣基督里面，就是为我们忠心、为我们信实的主的里面， Kita akan dimungkinkan untuk bisa setia kepada Allah. 只有在这个信实的主的里面，我们才能够做一个对他忠心的人。 Kesetiaan Kristus sampai mati di atas kayu salib adalah bukti kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal bagi kita orang-orang yang gagal untuk setia kepada Allah. 耶稣基督在十字架上的牺牲受死，就显出他对我们的信实，他为我们罪人而忠于神的旨意计划。 Nah, oleh sebab itu kita harus selalu bersandar kepada anugerah Allah di dalam perjuangan kita untuk menjadi setia 所 kepada 以 Allah. 所以在属灵的征战里面，我们始终需要神的帮助。 Karenanya saya suka lagu pujian di dalam PPK Setia Setia. 我喜欢在圣教诗歌里面221首《忠心忠心》这首诗歌， Nah, refrainnya mengatakan demikian. 它的副歌这么说：Setia setia Yang bersamamu masyurlah, setia bekerja
setia pada rajamu, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. 至始忠心， Saudara-saudara, setia. 让我们对神忠心吧， Jangan pandang manusia, 不要看人， sandarlah Allah, 依靠神， agar engkau tetap setia. 让你始终忠心。 Allah yang setia bagi kita orang yang tidak setia. 信神的神为我们不忠心的人， Kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. 天父，谢谢你为着今天的信息。 Sekali lagi kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, 愿圣灵帮助我们， bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, 让我们不要单单成为一个听到的人， tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. 乃是让我们成为一个行道的人。 Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang setia kepada Allah, yang sudah terlebih dahulu setia kepada kami. 让我们对那信实的，对我们显出信实的主，表示我们对你的忠心。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 我们祷告，感谢奉耶稣基督的名字。 Sama-sama kita katakan. Amin. 我们谢谢沙牧师今天所传讲的信息。Kita berterima kasih kepada Pendeta Sapret yang sudah membawakan firman pada sore hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan puji-pujian PPK 212, setia setia。我们来唱一首诗歌来回应今天下午的信息，圣教诗歌第212首。 忠于所托，忠于所托 ，setia setia。在这弯曲北渺时代中，万事改变，甚至天地震动，魔鬼正在忙碌地作怪，许多工人和信徒已塞住。你心中是否也在惊恐充满中有一茫无所处？ 与
从